السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung balik kuliah dan kelas pengajian kita berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya, sama ada larangan itu berbentuk tahrim, berbentuk perkara yang diharamkan, ataupun berbentuk makruh, sesuatu yang dibenci untuk kita melakukannya. Kalau kita meninggalkan perkara yang haram, kita mendapat pahala di atas perbuatan tersebut. Dan kalau kita langgar, kita tetap melakukan perbuatan yang diharamkan tadi, maka ia memberikan kesan kita terjatuh ke dalam dosa kerana melanggar larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kerana kita dapat maklumat lepas kita kuliah subuh pagi tu reban. Kita kuliah subuh pagi tu petang dia reban ke tengah hari dia reban. Tapi saya dah semak dengan pihak masjid, tidak ada kaitan dengan kuliah kita lah. Itu kerana taik kelawang. Kan yang berat sangat tu dia telah tapi alhamdulillah Allah memelihara orang-orang salat ni. Allah pelihara orang yang ahlul ibadah ni, dia tak terlibat dengan kemalangan nyawa dah kan. Jadi sebab ada orang kata tu aku tak mau pergi masjid, bumbung reban. Kan? Tapi alhamdulillah tak ada siapa yang kena lah kan. Kalau kena pun syahid, kan? Mati ditimpa runtuhan. Takkan tak mau syahid tuan-tuan, kan? Ramai orang duk berusaha nak pergi ke Gaza, kan? Di Palestin tu kita tetap boleh mati dalam masjid, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, apapun ala kulli hal, kita teruskan kuliah kita pada malam ini insya-Allah taala. Baik. Larangan yang akan kita sambung, dan saya pun tak pasti last kita bincang di masjid ni berhubung dengan apa ataupun larangan yang bagaimana. Tetapi apa yang saya nak sebut malam ini ialah larangan yang berhubung langsung atau berkaitan secara khusus dengan wanita. Larangan yang terikat ataupun tertakluk berkaitan dengan wanita. Walaupun larangan ini berhubung dengan wanita ataupun terlibat dalam larangan ini ialah golongan wanita, golongan lelaki juga perlu mengambil tahu hal ini, mungkin kerana kelak pada masa yang akan datang isteri-isteri mereka terlibat dengan hal ini. Boleh jadi juga anak-anak perempuan mereka terlibat ataupun teruji dengan larangan ini. Jadi sebagai seorang bapa ataupun suami, wajib untuk kita menuntut ilmu, kerana kita perlu untuk mengajar, mendidik anak isteri kita ilmu yang berhubung dengan agama. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu.
Para ulama mengatakan allimuhum wa addibuhum. Ajarlah mereka dan didiklah mereka dengan agama. Bagaimana kita nak jaga keluarga kita daripada api neraka? Adalah dengan kata ahli tafsir, allimuhum, dengan kita mengajar mereka. Soalnya apa ajaran yang mesti disampaikan yang boleh menyelamatkan anak isteri kita daripada neraka? Tentulah agama. Addibuhum, didik mereka, asuh mereka dengan didikan agama. Kerana hanya dengan agama boleh menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu perkara yang wajar untuk kita sebagai para suami, para bapa yang mempunyai ahli keluarga, rakyat di bawah tanggungjawab kita ni untuk mengajar mereka agama. Walaupun hal-hal itu berhubung dengan wanita. Kerana tentulah ada ketikanya isteri kita akan tanya soalan-soalan yang berhubung dengan hukum hakam. Dia nak tanya kat siapa? Dia tanya laki dia lah. Dia kata, abang ni hari ke-8 ni duk main darah lagi, nak semayang ke, nak macam mana? Kan? Awak pasal apa kalau hari ke-8? Dia kalau ikutnya hari ke-7 ni dah kerina. Aku mana tahu, aku tak main darah. Tak bolehlah jawab macam tu. Kan? Lepas tu nak tanya siapa? Maka wajar untuk dia juga belajar, ambil tahu. Dia kata, ni abang kering waktu lohok ni, nak ganti dah asar. Macam mana? Nak ganti nak qada tak zuhur ni? Kan? Dia tahan tanya aku mayang pun tak? Kan? Jadi hal-hal yang seperti ini wajarlah, kan? Ada anak kita kematian suami. Kan? Dia telefon, dia kata, ayah ni macam mana ni? Cik ni dalam iddah, boleh tak nak keluar? Pi bawa anak-anak. Kan ada juga anak-anak nak ajak keluar. Kan ada satu kes seorang isteri kematian suami. Kemudian dia tu tak apalah nak berkurung, anak-anak dia kecil lagi. Anak-anak ni bukan reti apa, dia ajaklah mak dia keluar. Pi pantai ke, pi mana ke. Dia tak boleh tak nak bawa anak-anak keluar. Dia tu dalam iddah. Kan? Dia telefon tanya ayah dia. Kan? Tanya bapak dia. Macam mana hukuman ataupun hukum tersebut? Hal-hal yang seperti ini wajar untuk kita para suami, para rijal, lelaki-lelaki yang beriman menuntut ilmu supaya kita boleh membimbing dan mengasuh ahli keluarga kita ke jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebut ialah berhubung dengan larangan bagi wanita yang kematian suami. Perkara-perkara yang dilarang oleh agama, yang ditegah oleh agama untuk kita melakukan hal-hal yang demikian. Kita tak bolehlah, bila agama kata benda ni tak boleh, kita jangan duk cari ruang nak bagi boleh. Kan? Sebab kita tengok banyak juga di kalangan masyarakat, bila berlaku hal ini dalam kehidupan mereka, suami mati, mereka tak tahu perkara yang tak boleh mereka buat. Kan? Kadang-kadang mereka sangka boleh, tapi hakikatnya benda tu tak boleh. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita malam ini memberikan sedikitlah, kalau tak banyak pun sedikit pencerahan kepada kita bagaimana sewajarnya seorang wanita mukminah, muslimah, yang beriman, muslim, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalani kehidupannya di dalam tempoh iddah sebagai seorang isteri yang kematian suami. Kan? Kita ada iddah bercerai hidup. Kan? Iddah ni dia banyaklah. Iddah diceraikan ketika hidup. Yang kita nak bincang ni, seseorang yang menjalani tempoh iddah apabila berlakunya kematian suami. Sebelum daripada itu, kita nak tengok juga tempoh. Kita nak bincang ni benda apa tak boleh buat. Bukanlah kita doa laki kita mati, kan? Nanti kita balik, kita habaq kat bini kita naik kereta. Dengar tak ustaz abang tadi? Kalau lah esok lusa aku mati, hang jangan duk buat tak reti pula, hang jangan duk langgar pula. Kan? Duklah rumah jangan pi mana. Jangan duk pakai elok-elok pula. Kan? Jangan duk pakai hak cantik-cantik pula.
Jangan duk pergi duk bersembang dengan tok imam tak tahu hala. Contoh. Dia pesan. Hang dengar kan tadi ustaz abang? Jangan duk terlapak nak pergi duk makan kenduri ke apa ke. Jangan duk pergi mana-mana. Ada orang ajak pergi rombongan ke apa semua tak boleh. Hang dengar tu ustaz abang. Mau peringat lagi tu. Dengar abang oi, kalau abang mati esok ni cik duk dalam rumah tak pergi mana kan. Hal-hal yang seperti ini penting. Kerana ini bukan peraturan jaib. Ini bukan peraturan maib, ini peraturan Allah dan Rasulnya. Yang tak boleh diubah, yang tak boleh digubal, yang tak boleh ditukar. Ia adalah ketentuan Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Bukanlah dikatakan seseorang itu sebagai lelaki yang beriman, wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu hukum, ada pilihan lain untuk mereka ambil selain daripada apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Dan apabila Allah dan Rasul telah putuskan satu hukum, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Sebagai wanita yang beriman, mungkin akan ada pertembungan emosi kita, mungkin akan berlaku satu, orang kata apa, ketidakselesaan lah untuk kita nak duduk 4 bulan 10 hari ni. Tapi oleh kerana ini ialah titah perintah Allah, disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis, maka kita sebagai wanita beriman ni tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau kita tak mau iddah 4 bulan 10 hari, jangan berlaki. Tak ada laki, tak ada iddah. Pasal ada orang dia ada laki tapi macam tak ada laki. Ada juga. Dia ada laki tapi macam tak ada laki. Kan? Dia tanya ustaz, laki dia tak ada. Pergi mana? Tak tahu pergi mana. Lepas tu, mereka telefon abang kata mati. Tahu-tahu kata mati je. Lepas tu, nak kena iddah ke tak? Masa hidup, status apa? Saya ni kira bini dia lah. Ada dia cerai ke apa? Tak cerai. Tapi dia balik mai? Dia tak balik mai. Saya pun tak kisahlah dia tak balik mai, biar pergi kat dia lah. Lepas tu, mereka habak mai telefon kata betul ke laki hang ni? Dia tak betul, dia tak mati lah ni. Jadi dia sebagai seorang isteri, walaupun telah ditinggalkan dalam keadaan tak clear status, tak cerai pun tidak, nak kata laki pun tak balik mai, maka dia masih berstatus isteri. Dan bila dia berstatus isteri, maka dia kenalah menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Dia kata orang tua ni lah, daripada hidup menyusahkan aku, mati pun menyusahkan aku. Betul tak? Orang Midun? Betul? Dah masa hidup tak main tengok, dah mati duk tak duk, kena pergi duk iddah juga. Nak buat macam mana kan? Pasal itu kena pesah bagi awal, tak mau buat cara tak mau. Dia kata apa? Tuai padi antara, nampak? Esok jangan layuan. Mau abang mau, tak mau abang tak mau. Betul tak betul tahu? Baik. So yang pertama, wanita yang kematian suami hendaklah dia menjalani tempoh iddahnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Seperti mana yang disebut, yang ni saya sebut secara ulang kaji lah, bukan kita nak bahas sangat pun. 4 bulan 10 hari. Seperti mana tuan-tuan boleh melihatnya di dalam suratul Baqarah ayat 234. Ni bagi orang yang nak balik semak ataupun nak balik cek. Dia nak balik tengok balik, dia boleh balik tengok suratul Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, wa yazaruna azwaja, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri. Maksudnya di kalangan kita ni mati, laki lah. Yutawaffawna, kita ni mati, dimatikan. Dan ketika kita mati, kita ada isteri.
Ada isteri, satu ke dua ke tiga ke terpulanglah. Kan? Quran kata yatarabbasna. Yatarabbasna, hendaklah. Yatarabbasna tu artinya perempuan-perempuan tu lah. Isteri-isteri tu. Hendaklah isteri-isteri tersebut menahan diri mereka, yakni menjalani tempoh berkabung. Iddah itu bi anfusihinna, diri-diri mereka itu mereka kena kepung, mereka kena pencilkan, kena berkabunglah. Arba'ata, 4 ashhur, bulan, wa ashra, 10. Arba'ah, 4 ashhur, jamak pada syahrun, bulan, 4 bulan, ashra, 10 hari. 4 bulan 10 hari. Baik, hadirin mukminin, tak apa, yang tu tuan-tuan semua maklum dah. Apa benda kita tak boleh buat? Apa benda yang kita tak boleh buat? Nombor 1. Nombor 1. Tuan-tuan yang laki-laki nak tulis pun tak apa, tulis pun tak apa. Nombor 1, hendaklah kekal di rumah mereka. Yakni larangan yang pertama, mereka tak boleh keluar rumah. Tak payah duk telefon ustaz lah. Tak payah duk telefon lah. Banyak juga mati ni, mana kita nak tahu kan? Tu imam tahu bila nak mati, mana nak tahu. Dia kata laki dia mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu minggu depan kami nak pergi Melaka, yang dia pun pergi mati celah ni. Tu saya kata mati tak tahu. Nak pergi Melaka pasal anak nak berkahwin dengan orang Melaka, kan? Nak mujuk pergi Melaka, kalau pergi Korea lagi jauh, kan? Pergi Melaka. Lepas tu nak jadi ceritanya dia pergi mati. Homestay apa semua ni, anak ni nak menikah. Tok bisa duk telefon tu ya. Jangan lupa nak makan udang geragau. Tahu udang geragau? Melaka kan udang geragau apa? Kan? Mela ni nak bagi gula gerek apa buah Melaka apa semua ni. Mela mati pi orang tua tu. Dia telefon, boleh tak nak pi ustaz? Kalau ustaz kata boleh, saya nak bawa baliklah udang geragau tu sikit kat ustaz. Ini Piramli kata makan suap. Kan? Saya kata tak boleh lah. Pasal Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi kata kepada satu orang wanita, Furai'ah binti Malik. Nabi kata, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Nabi kata hendaklah engkau tetap kekal di rumah itu. Fi baitiki, di rumah engkau. Sekali kita akan bincang di rumah mana. Dia kata lah ustaz, dia duk kecek juga. Dia kata ustaz, saya bukan nak pergi mana, saya tak pergilah rumah kenduri tu. Saya nak pergi duduk homestay saja. Dia nak pergi duduk homestay saja. Depa pergilah rumah kenduri tu, depa pergi duduklah homestay. Nabi tak kata homestay. Tak lera lah duduk hotel ke, duduk rumah ke. Umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitab. Duduk di rumah itu, kekal di rumah itu. Jangan keluar ke mana-mana sehinggalah selesai tempoh iddah. Kira macam orang lapantang tak boleh pijak tanah. Siapa pijak tanah? Bentan. Jangan memang. Tak boleh keluar. Kira habis-habis iddah keluar main cerah hang no. Tak main panas lama. Tak boleh. So tuan-tuan semua kena habaq, mana-mana wanita yang kematian suami mereka tak boleh keluar. Dan mereka hendaklah menjalani tempoh iddah itu di rumah tangga mereka. Dia panggil baitul rumah zaujiyah, iaitu rumah di mana mereka berhubungan dengan suami isteri. Artinya rumah tangga mereka lah. Artinya katakanlah dia mati, dia duduk di Arau, masa dia hidup dengan laki dia tu di rumah di Arau tu. Bila mati suami dia,
Di mana dia nak kuarantin diri dia, iddah dia? Di rumah suami itulah. Di rumah suami tu. Di rumah anak tak boleh. Apatah lagi mak macam ni lah, mak kami dah sewa dah di Langkawi tu, tepi laut, mak pergi iddah di situ. Tak boleh kan? Dia tak boleh. Pasal itu dulu ada calon masa parlimen pilihan raya pilihan raya umum kan, ada calon yang kematian suami mari nak bertanding di Perlis. Ketika dia berhubung, dia telefon, dia bagi tahu kata dia nak duduk di homestay. Dia nak duduk di homestay. Dia bukan nak turun pergi kempen, tapi dia main di Perlis, dia nak duduk homestay. Tak boleh. Dia kena balik ke Melaka dan duduk di rumah di yang mana suami dia ketika hidup tu. Tuan-tuan boleh faham? Dia tak boleh. Dia kena duduk. Walaupun di sana ada perbincangan, tapi yang jelasnya dia hendaklah duduk di rumah di mana dia dan suaminya menjalani kehidupan. Dia tak boleh keluar. Bila kita tak boleh keluar, tak boleh keluarlah. Pergi besar malam. Boleh nak pergi besar malam. Ataupun dia kata, boleh ku 4 bulan tu. Kita duduklah rumah itu masa Covid setahun 2 tahun boleh kan, tak iddah apa pun. Pasal takut penyakitnya kan, duduk sampai bercakap dengan dinding dah setengah. Pahabak dinding. Kan? Jadi tekanan jiwa dah setengah kan. Tak boleh. Hatta kalau kita tengok dalam nas, dalam nas yang disebut dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW larang untuk wanita yang kematian suami ni mengiringi jenazah suami dia pun tak boleh. Satu lagi tuan-tuan boleh letak note bawah tu, tak boleh keluar rumah. Dalam masa yang sama dia tak boleh keluar mengiringi jenazah suaminya ke kubur. Tak boleh. Dia hantar takat mana? Takat pintu ya. Abang jawab elok-elok lah no. Cik duk suruh dah pergi jemaat. Abang tak mau pergi. Kalau tak boleh jawab tu pandai-pandai. Takat tu ya. Tak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kaum wanita dilarang daripada mengikuti jenazah ke kubur. Hadis ini menunjukkan bahawa wanita yang kematian suami itu hanya menunggu di rumah dan tidak mengiringi jenazah ke kubur. Maksudnya tak boleh. Tak boleh. Dia takat pi tunggu di rumah. Hatta pergi salat pun tak boleh kalau dia buat di masjid lah. Ataupun di kubur, dia tak boleh. Dia balik di rumah. Dia tunggu di rumah. Okey, baik. Dia hanya boleh keluar jika benda itu darurat. Benda-benda yang memang kesihatan dia. Ini benda-benda yang common lah. Kesihatan dia. Apa lagi? Kalau dia bekerja umpamanya. Dia satu orang wanita yang berkerjaya. Mana boleh sampai 4 bulan 10 hari. Dia boleh keluar, tu pun dia keluar pergi kerja, ad-darurah tuqaddar biqadariha, ambil pada kadarnya saja. Dia pergi kerja, habis kerja dia balik. Dia tak boleh pergi kerja, oi jom kita pergi makan dulu, sekejap lagi baru hang balik. Hang balik pun tak ada siapa di rumah. Tak boleh. Dia takut dalam iddah ni kan, habis pukul 5 balik mai. Keluar pergi kerja, balik mai. Keluar pergi kerja. Yang tu kerana tak ada ruang lah untuk dia. Makan kenduri. Apa lagi? Ziarah orang sakit. Mengunjung orang mati. Dan sebagainya. Tak dibenarkan. Makan kenduri tak boleh. Pergi tengok orang sakit tak boleh. Pergi Mekah pun tak boleh. Kalau kata kena tarikh mereka nak pergi Mekah, laki dia mati. Dia tak boleh pergi. Umrah sunat. Haji ada perbincangan sikit. Kalaulah itu merupakan haji Islam, haji yang pertama kali, ada perbincangan sikit yang membenarkan. Tapi asalnya haji, umrah apa semua tak boleh pergi.
Kalau kita kata haji, umrah pun tak boleh pi, yang lebih rendah daripada tu takkan boleh. Pi kan kenduri takkan boleh. Kan kenduri anak ke, kan kenduri siapa ke, tak boleh. Hatta dia kenduri sendiri pun tak boleh, kan? Ha? Boleh. Okey. Hadirin mukminin, sehingga para ulama kata kalaulah dia ada masalah takut keselamatan, dia boleh pi siang, malam dia balik ke rumah dia. Hendaklah dia tetap beredah di rumah dia, yakni di rumah dia dengan suami dia. Dia kata saya sayaulah ustaz duduk di rumah ni awak. Tu imam sehari 6-7 kali lalu lalang tak tahu apa. Tu imam nak pantau kebajikan anak karya. Kuk ikan tak ada ke? Apa tak ada ke? Dia lalulah kerap. Saya takutlah dah seorang diri. Kalau ada unsur-unsur keselamatan siang dia pi, ataupun mari orang anak dia mari teman dia di rumah dan sebagainya, itu lebih selamat kita keluar daripada khilaf, kan? Baik. Dapatlah? So clear lah bab keluar rumah ni. Jangan duk tanya dah. Kawan ajak reunion pula. Yang kawan pun mailah berimpun, hang tu bahaya duk sorang-sorang satgi murung. Ustaz kata tak boleh. Tak apa, bukan kita nak jumpa jantan ni, kita pakat-pakat kawan-kawan perempuan semua ni. Pandai pula dia jadi ahli fatwa. Ijtihad tak boleh. Tak boleh, dia tak boleh langkah keluar pada rumah. Itu ialah larangan Nabi SAW. Kedua, kita nak cepat ni. Kedua, larangan bagi mereka yang kematian suami yang berada di dalam tadi larangan keluar rumah, tuan-tuan dah clear dah. Yang kedua, larangan orang yang kematian suami yang dalam iddah ni, mereka tidak boleh bersolat, tak boleh berwangi-wangian, dan tak boleh memakai pakaian-pakaian yang boleh menimbulkan tarikan, attract people. Tak boleh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Al-mutawaffa anha zawjuha la talbas al-mu'asfar min thiyab wala mumashshaqah wala al-hulli wala takhtadib wala taktahil. Ada beberapa benda Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Yang pertama, wanita yang kematian suami tak boleh pakai pakaian yang diceluk dengan warna kuning. Artinya bukanlah kuning saja, artinya pakaian yang berwarna. Jadi seeloknya perempuan yang dalam iddah pakai pakaian yang tak ada color. Dia kata kalau tak ada color lambat orang nak berkenan. Pandai dia. Dia kena pakai pakaian yang nampak macam orang berkabung. Pakaian kelabu, pakaian hitam, pakaian putih. Pakaian yang menampakkan kesedihan. Ni merah menyala, bunga besar-besar. Kan? Bunga raya lah, bunga apa. Kan? Buh pula kebaya kat atas, buh pula songket kat atas, buh pula cucuk kat ni, cucuk kat ni. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan kalau nampak pi mana-mana tegur, dia tahan pi tukar baju Ustaz. Kita pi mana-mana, kita ada ilmu, ada mengaji, tengok perempuan tu hampir tukar, ada baju hitam ke baju kelabu, hampir pakai baju tu. Pasal hang dalam iddah ni, hang tak boleh pakai lagu ni. Tengok dia buh mulut merah, buh celak, hampir basuh kan. Dosa kan. Kita pi habaq lagu tu kat dia. Jangan kita pi duk tambah garam pula. Segok lagu ni Jahannam kau tu kan. Tak boleh tuan-tuan. Dalam kita bergurau ini ada mesej yang mesti kita faham di sebalik hukum. Nabi kata wala mumashshaqah, dan dia tak boleh pakai hak merah ke hak kuning ke, wala hulli, dan dia tak boleh pakai perhiasan. So dia kena buang semua rantai dia, gelang dia, cincin ni lurut buang semua. Dia tak boleh lah. Kan? Pasal kadang-kadang orang perempuan ni dia bukan pakai selalu gelang-gelang rantai ni, dia pakai ikan kenuri. Artinya benda tu perhiasan, zina dia panggil. Allah Azza wa Jal dia tak haramkan benda ni. Orang perempuan ni dia suka duk tanya, dia tak boleh pakai hak ni, boleh pakai hak ni. Pakailah, agama benarkan.
Dia nak pakai subang tang hidung, subang tang telinga. Kita kata hidung ni subang orang tak pakai, dia yang pakai lembu. Betul tak? Kan? Tak payah pakai lah. Kan? Walaupun tak ada nas larang kan, tak payah pakai lah. Tapi saya nak habaknya bukan apa. Saya nak habaknya Allah mengizinkan. Kerana dia tahu fitrah wanita, dia suka pada perhiasan. Dia suka. Kan? Dan Allah juga kata, Qul man harrama zinatallah. Siapakah yang boleh mengharamkan perhiasan Allah yang dihalalkan kepada hamba dia pakai. Tapi dalam kes ni dia tak boleh pakai. So dia gelang-gelang apa semua dia cabut buang, dia semua apa semua kan, subang-subang apa semua dia buang. Dia clear. Wala takhtadib. That's mean, maksudnya apa? Orang perempuan kalau suami tak mati boleh pakai. Orang perempuan boleh pakai. Yang mana suka beli gelang apa semua tu, orang perempuan ni boleh pakai subang, boleh pakai gelang. Artinya hadis ni kata apa? Kalau kita faham terbalik, waktu laki mati tak boleh pakai, waktu laki hidup boleh pakai. Jangan terbalik, waktu laki hidup tak pakai, waktu laki mati tak pergi pakai. Betul orang cik? Ya. Aku beli mahal-mahal, suruh pakai kat aku, hampir pakai habis kat orang lain. Betul tak? Duit kita beli mulut merah, duit kita beli celak, duit kita beli bedak, kita suruh pakai kat kita. Betul tak? Ni bukan cerita kita ni, cerita nu di Gaza, Palestin tu. Kan? Kita punya duit dia pergi bersiap bagi kat orang lain tengok. Adakah betul? Adakah betul? Tak betul, tak betul. Kan? So dia tak boleh pakai hiasan, wala takhtadib, dan dia tak boleh pakai inai. Dia tak boleh pakai inai. Artinya orang perempuan boleh pakai inai tak? Orang perempuan boleh pakai inai tak? Boleh lah. Pi beli esok, tumpang laki duduk-duduk. Apa sebab Abang Midun gelak? Salah ke ayat saya? Betul lah. Tumpang laki duduk-duduk pi, inai lukis. Habis satu badan. Nak lukis sangat. Boleh pakai inai orang perempuan. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang fuqaha bincang orang laki-laki pakai inai. Pasal inai ni fitrah, tabiatnya dia ialah perhiasan wanita. Dan laki-laki tak pakai inai. Cuma adalah ruang di sana perbincangan sikit, orang laki-laki pakai masa bertunang, masa menikah, dia pakai di jari itu identiti laki. Bagi saya tak payahlah. Tak payah. Pasal bila orang tengok tangan ada inai, orang tak nampak tangan panglima. Orang nampak tangan Peragawati. Betul? Nampak janggut tu dia macam Khalid Al-Walid. Muka macam Umar Al-Khattab. Matang jari macam Syarifah ini. Kan? Duduk begitu. Bagi saya tak mahu kan. Ada orang tak, mereka nak menikah, dia kata boleh nak pakai inai. Saya kata tak payah pakai lah kan. Jantan tak pakai. Dia kata tak ada orang kata boleh pakai. Dia masalah dia. Dia nak suruh kita ikut dia kata. Kan. Baik. Tak boleh pakai inai. Dia suruh tak boleh inai. Yang ketiga, wala taktahil. Dan mereka taktahilu. Mereka tak boleh iktihal. Celak. So orang perempuan tak boleh pakai celak. Walaupun dia tak sebut eyeshadow, dia tak sebut apa lagi ni, bubuh-bubuh tepi-tepi ni, tapi itu merujuk kepada persolekan. Kerana solekan ni dia bubuh inai, dia bubuh celak. Jadi tuan-tuan, secara conclusionnya tak boleh bersolek. Tak boleh bersolek. Biar duk nampak kusam, masam, biar nampak. Tak boleh. Wangi-wangian pun tak boleh buh. Sehingga kan nanti kita cerita. Bagi orang nampak kita sedih lah dia, siang kat dia, nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa lagi yang kita tak boleh keluar, tak boleh buat ni? Saya dah sebut tadi, tak boleh bersolek, tak boleh pergi keluar daripada rumah, tak boleh bercantik, tak boleh berhubungan dengan lelaki yang bukan mahram. Maksudnya kita tak boleh ada satu pergaulan ikhtilaf dengan lelaki. Mereka tak boleh. Orang yang dalam iddah ni dia tak boleh dipinang, dia tak boleh menikah. Faham?
So dia tak boleh ada direct perhubungan dengan yang bukan mahram dia. Apakah tujuan, atau di kalangan para ulama kata menuntut ilmu pergi ke masjid pun tak boleh. Setengah ada orang tanya, dia kata nak pergi mengaji, nak pergi menuntut ilmu, tak boleh. Tak boleh. Sebab tujuan dia pergi ke masjid tu untuk menuntut ilmu boleh dicapai sekiranya dia duduk di rumah. Dia duduk rumah boleh mengaji tak? Boleh mengaji? Ni online. Yang nak main masjid buat apa? Kan? Dia kata saya nak pergi masjid nak mengaji. Ni kita online, duduk di rumah boleh. Lebih selamat dia duduk di rumah. Bila dia duduk di rumah, dia tak boleh tengok orang lain. Dia tengok ustaz saja. Jadi untunglah saya. Kan? Depa tanya isu buka langsir ni. Di zaman Nabi SAW, wanita berhubungan dengan lelaki ni open. Wanita ada kelas dengan lelaki. Soal buka, tengok muka lelaki, tengok muka perempuan, di zaman Nabi tengok. Sebab itu Nabi SAW boleh sifatkan wanita tu. Pergi tengok wanita Ansar, dalam mata dia ada sesuatu. Dan ramai di kalangan Nabi, mereka main di majlis-majlis Nabi, dan dia artinya ada pergaulan tapi terkawal. Dia kata, ya Rasulullah, buat kelas untuk kami. Pasal apa? Pasal bila kami duduk mengaji dengan orang lelaki-lelaki, mereka duduk tanya, kami tak boleh tanya. Nabi khususkan kelas untuk mereka. Tapi artinya mungkin sebahagian ustaz dia tak bagi buka, itu hal dia lah. Dia nak warak, dia nak jaga, tak apa. Dia kata, saya kalau mengajak tutup. Tapi asalnya boleh tak buka? Boleh. Di zaman Nabi SAW tak ada sitar, tak ada terai ni. Pasal tu Nabi bila habis salat, dia akan duduk tengok kiblat sat, baru dia pusing. Pasal nak bagi orang perempuan balik. Artinya kadang-kadang tuan-tuan orang perempuan dia kena buka. Pasal apa? Pasal apa dia kena buka? Kadang-kadang ustaz nak tunjuk cara pergerakan, kaifiat, dia nak tengok. Dia perlu tengok. Dan saya ingat, tak tahulah kalau dia kata saat lagi kalau dia tengok muka ustaz, dia jadi berkenan kat ustaz. Dia akan gaduh tengok muka, dengar suara pun kalau berkenan, dia berkenan, betul tak? Betul ya? Betul. Benda-benda yang kita rasa kemungkinan ni tak boleh jadi hukum. Kan? Baik. Tapi kalau siapa tak mau buka, itu isu depa lah, kan? Cuma kadang-kadang bila kita tutup bahagian wanita ni kerana ada orang nak mari salin tudung, telekung dan sebagainya, maka yang tu ada ada sebab, ada maslahat lah. Okey, baik hadirin mukminin. Habis kot apa yang tak boleh buat di kalangan wanita. Cuma bagi mereka yang kematian suami dalam keadaan dia mengandung, yang ni dia tak perlu sampai 4 bulan 10 hari selepas sahaja dia melahirkan anak. Tapi ujian besar lah kan tuan-tuan. Duk mengandung, lepas tu suami meninggal, habis saja. Tapi kalau dia baru mengandung, lama kan. Dia mengandung, lepas tu bersalin kan. Seperti mana Al-Quran menyebut di dalam surah At-Talaq ayat 4. Balik buka surah At-Talaq ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka wanita yang mengandungkan anak, kemudian apabila mereka melahirkan anak, tamatlah iddah mereka. Walaupun kurang daripada 4 bulan 10 hari. Dia jadi ibu tunggal lah kan. Ibu tunggal. Dan tuan-tuan hadirin mukminin juga, saya nak sebut, bagi kita wanita ke lelaki ke, apabila berlaku kematian di kalangan ahli keluarga mereka, kita bersedih paling lama kita berkabung 3 hari. Kecuali hak geng perempuan hak mati lelaki ni, kematian anak ke, kematian marka ke, kematian tunang ke, apa ke, kan. Tunang berapa hari ustaz? 4 bulan
4 bulan. Tunang ke apa ke, tak kira lain pada lelaki 3 hari. Lebih pada tu tak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, daripada Zainab binti Abi Salamah, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi kata la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhidda ala mayyit fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dia berkabung lebih daripada 3 hari. Takat 3 hari lah. Lepas tu dia kena pakai balik elok, dia kena back to normal. Dia kena go move on. Dia kena pakai elok, dia kena macam biasa. Tayak sikit-sikit boleh lah, jangan duduk bawa perasaan sangat. Kecuali kata Nabi, kalaulah kematian itu atas suami dia 4 bulan 10 hari. Kalau orang lain berapa hari? 3 hari. 3 hari. Takat 3 hari lah. Lepas tu, okey, normal balik. Kontrol balik. Hidup macam biasa. InsyaAllah kita berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagi laluan kepada azan, dan saya nak respon pada 1-2 soalan yang dikemukakan oleh kerana kita tak kuliah lama, ada soalan orang hantar, dan saya nak respon soalan tersebut lepas daripada azan. Wallahu ta'ala a'lam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ada 2 perkara yang mungkin kita sama-sama boleh ambil sedikit ringkas. Saya nak respon dalam kuliah malam ini. Pertama, kita mendengar pandangan, pendapat, hujah daripada semua pihak.
apapun latar belakang dia, apapun kerjaya dia, bagi kita yang pentingnya kebenaran. Sebab itu tuan-tuan kena ingat satu benda. Dalam hidup ini, kenali kebenaran, al-haq, sebelum tuan-tuan kenal orang. Apa maksud dia? Kalau tuan-tuan mengenali yang betul, yang benar, maka tuan-tuan tidak akan ta'assub dan tidak fanatik pada siapa-siapa. Sebab bagi tuan-tuan yang pentingnya benda yang betul dan benar. Tapi kalau dalam hidup tuan-tuan pergi duk kenal orang dulu, pergi duk syok dekat orang dulu, pergi duk ta'assub dekat orang dulu, maka tuan-tuan akan jadi masalah. Sebab kebenaran apa yang keluar daripada mulut dia. Pasal tuan-tuan pergi kenal dia dulu. Apa yang lain daripada perkataan yang keluar daripada mulut dia, tuan-tuan tak kenal kata betul, tuan-tuan tak terima kata benar. Sebab bukan dia yang kata. Yang ni bahaya. Tapi kalau kita kenal yang benar, siapa pun cakap benda tu, siapa pun yang sebut hal itu, siapa pun yang bagi pendapat itu, kita akan kata betul. Kenapa? Kerana kita dah tahu yang betul. Siapa cakap pun betul. Sebab itu kita tak tanya siapa cakap, kita tanya apa dia cakap. Soalan yang patut kita tanya, siapa yang cakap tu salah, kita kena tanya dia cakap apa. Sebab bila kita tanya dia cakap apa, artinya kita nak tengok isi percakapan dia, hujah dia, baru betul. Tapi kalau awal-awal tuan-tuan tengok siapa kata, siapa cakap, yang cakap tu kawan tu tak boleh pakai, hang tak dengar lagi dia cakap. Tak, pasal kawan tu memang tak boleh pakai. Sebab ada sebahagian orang dia sebut, dia kata pilot nak cakap agama, bawa kapal terbang sudah, nak cakap agama apa-apa. Ini kenyataan yang tak betul. Pilot ke, driver kereta api ke, kereta api tu ada driver tau, yang tak tahu tak. Bawa teksi ke apa ke, kadang-kadang ada orang bawa teksi dia cakap betul. Contoh dia kata Nabi suruh kita mayang duha, kita pun habang hang bawa teksi sudah, duk ajak mayang duha pula. Sebahagian orang bila dia title ustaz, dia rasa semua benda yang dia cakap betul, sedangkan banyak juga sebahagiannya mengarut. Kita pergi kedai, bawa kereta kita rosak. Kita walaupun bukan mekanik, tapi kita tahulah sikit sebanyak bab kereta ni. Pergi ke kedai, kita jual ikan, katalah kita jual ikan, kita bawa kereta kita tahu dia ada masalah tang enjin. Pipi orang tu kata kena tukar tayar ni. Dia mekanik, dia ada bengkel. Dia kata kena tukar tayar ni. Kita kata tayar okey saja, tapi yang duk sangkut ni tang enjin. Siapa mekanik? Hang ke aku? Hang kerja apa? Saya meniaga ikan. Hang cakap bak ikan sudah, bak kereta hang serah pada aku. Dari satu sudut ada benarnya, tapi dari satu sudut lain tak semestinya hak yang jual ikan tadi salah. Okey, apa pasal you kata tayar kena tukar? Dia akan teranglah hujah dia. Okey, you kata pasal apa enjin yang problem, bukan tayar. Kita bagi hujah kita, so kita nilai tengok. Kalau duk pakai, tuan-tuan tak boleh cakap apa langsung. Tuan-tuan pula termasuk saya jenis duk komplain saja. Ya, kita semua begitu lah. Pergi kedai makan, order kotiau. Kotiau ni kalau kata biar lama sikit baru dia masuk garam tu apa semua. Siapa tukang masak? Hang ke aku? Tuan-tuan tak boleh cakap apa langsung. Nak komplain
masakan, dia akan tanya, siapa chef? Apa? So agama dia tak macam tu. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan kenal Balqis. Tuan-tuan kenal Balqis, Ratu Sabak. Balqis tu tak ada nama dalam Quran, tapi tak apalah saya sebut Balqis biar tuan-tuan boleh faham. Tengok Quran kata apa. Balqis punya perkataan ayat dia. Qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Itu siapa kata? Balqis. Dan tuan-tuan kena ingat tak ada riwayat kata Balqis menikah dengan Sulaiman. Tak ada. Hei, depa kata kami duk dengar lama dah. Di mana? Tu lang kad kahwin. Sejak bila kad kahwin jadi hujah? Satu kalah seperti mana Balqis dan Sulaiman. Tak ada riwayat. Sampai nama Balqis ni kafir. Dalam Quran kata dia Raja Sabak Yaman tu, dia tak Muslim. Dia tak Muslim. Dia sebut, Quran kata apa? Wa kadzalika yaf'alun. Allah kata apa yang Balqis kata tu betul. Quran endorse apa yang Balqis cakap. Quran tak kata ni hampa pergi duk dengar buat apa kapiak tu cakap. Quran tak cakap macam tu. Quran kata konten dia, kenyataan dia, apa yang dia sebut betul. Quran mengiktiraf. Sebab itu antara hujah wanita boleh jadi pemimpin, wanita boleh jadi ketua apabila Al-Quran mengiktiraf pandangan dan pendapat Balqis. Ayat dia kata apa? Balqis kata, qalat tu perempuan lah, kalau lelaki qalat, telah berkatalah perempuan itu, yakni Balqis lah, sesungguhnya telah menjadi kebiasaan raja-raja apabila mereka tawan satu negeri, mereka akan musnahkan negeri itu, mereka tangkap dan tawan rakyatnya, mereka akan buat begitu ganas. Quran kata apa? Wa kadzalika yaf'alun. Benar apa yang Balqis kata, demikianlah apa yang dilakukan oleh raja-raja ni. Maksudnya raja-raja dulu ni bila mereka masuk seorang, tuan-tuan boleh tahu poin dia apa? Balqis ke siapa ke, dia cakap betul. So tak timbul soal pilot ke, ni pilot dia cakap agama, chef nak cakap agama. Kalau dia cakap betul ya. Ustaz pun kalau dia cakap tak betul. Tuan-tuan, ni masalahnya termasuk saya lah. Kita duk tengok nasib Doremi. Jangan duk tengok dah nasib Doremi. Pasal apa? Dalam nasib Doremi dia kata apa? Tah dia tipu kita ke tak? Kata siapa? Kata Aziz kan? Aziz kata dekat apa ni? Mi Aziz watak Mi kata dekat Ray tu Tompel. Tah dia tipu kita ke tak? Dia pasal kawan tu keluar lama sangat tak balik-balik mai, depa nak perkenal kawan tu. Ayat Tompel tu, dialog Tompel tu, dialog yang perlu ditulis dengan tinta emas. Pada zaman dia orang yang hitam putih tu, black and white. Dia kata apa? Kau ni cakap tak tengok orang. Takkan Pak Lebay nak menipu? Aku dah kenal lama dia. Pak Lebay tu tipu dia tak? Tipu tak? Tipu lah. Kan dia nak lari, dia tanya Tokek Berah tu, mana jalan belakang? Sana. Kenapa? Tu makan nak peri. Sebelum dia kenakan Temeh kenakan dia. Ini satu kritikan sosial. Piramli bawa cerita ni untuk nak bagi tahu wujudnya sebahagian golongan yang menggunakan nama agama, yang pakai lebay ni, mengambil kesempatan di atas kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang agama untuk apa? Untuk tipu dia. Kerana orang Melayu bila orang pakai lebay, pakai jubah, pakai serban, dia ada satu persepsi, takkan dia nak bohong kita, sedangkan dia bohong beradak. Sebab itu bila pergi umrah,
Janji hotel 50 meter, tauk kaki sampai masjid. Oh, masa nak jual package. Masa nak jual package, dia kata ni, letak kaki dalam masjid. Tu dia. Bila sampai di sana, bukan kata tauk kaki. Tak tahu nak tauk apa, tak sampai-sampai. Dia kata, macam mana ustaz kata tauk kaki sampai masjid? Ulama khilaf, Masjidil Haram ni besar mana? Ada yang kata sampai ke bukit ni masjid. Dia bohong lagu tu je. Habis sangat dia kata apa? Yang ni ujian Allah, nak buat macam mana? Dia bohong. Banyak pakej-pakej umrah yang bohong. Tuan-tuan semua jangan duk, saya sebut ni jangan duk percaya. Kalau dia janji hotel depan masjid, hotel depan masjid. Kalau dia bagi hotel belakang masjid, minta duit. Tak payahlah bang, kita nak main buat ibadat, duk hingat-hingat apa, biar pilah. Apabila kita melihat mungkar itu dan kita tak tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kita bersebhat menyokong pembohongan dia. Saya sebut hal ini kenapa? Kerana tak kira lah orang agama ke, orang dunia ke, orang apa ke, awak dinilai daripada hujah yang awak cakap. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kita tengok Nabi SAW sebut apa? Hadis Abu Hurairah yang masyhur. Wakkalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan faatani atin. Hadis yang selalu yang Nabi kata, Nabi suruh Abu Hurairah jaga apa? Jaga duit zakat bulan puasa. Mari iblis tak curi 2-3 kali lah, kali iblis tu kata, tengok iblis tu kata apa? Iblis tu kata, ini iblis kata, idza awaita, iblis cakap, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Tu yang sebahagian laki-laki tak baca tu. Dia tak mohang baca apa tu? Duk terkumat kami tu, baca ayat kursi. Hantar dah. Mak hantar dah. Siapa yang ajak tu? Siapa dia? Iblis. Pasal tu aku tak baca. Iblis yang ajak. Tu jangan lupa. Jasa dia. Dia kata dekat Abu Hurairah, apabila engkau pergi nak tidur di katil engkau, faqra ayatul kursi, lan yazala alayka minallah hafiz. Allah Ta'ala akan jaga engkau malam tu. Jaga engkau. Syaitan tak boleh, iblis tak boleh, manusia tak boleh, siapa pun tak boleh sentuh engkau malam tu. Kalau kau sebelum tidur baca ayat kursi. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Syaitan pun tak boleh kacau engkau. Iblis yang cakap ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi. Nabi tak kata kat Abu Hurairah, hang ni apa pergi duk dengar iblis? Iblis ni jahat pun nak cakap agama ke? Tak. Nabi kata, sadaqaka. Iblis di dalam tajuk itu, di dalam hal itu, di dalam ajaran itu, di dalam perkataan itu benar. Nabi kata, benar iblis. Wa huwa kadhub. Walhal dia ni pembohong. Dia pembohong. 10 dia cakap, 9 bohong. Tapi satu tu betul. Ini prinsip kita orang Islam. Siapa pun cakap, yang pentingnya kebenaran. Pilot ke apa ke cakap betul. Ustaz ke kalau tak betul, tak betul. Nampak? Hatta Nabi ditegur. Tu imam semayang 5. Nak tegur kan nak sengak? Tahu dia semayang isyak 5. Kita nak, subhanallah kawan, hang dah toleh jadi imam. Lepas tu kita tegur, tu imam semayang 5. Hang imam ke aku imam? 30 tahun dah jadi imam. Masjid ni daripada bumbung lama lagi aku tu imam dah. Hang baru sehari 2 ni mai nak tegur aku 5 ke 4. Dia kadang-kadang 5, boleh 4, boleh khilaf. Tidak berkumpul kebenaran itu pada satu orang. Bukan semua benda yang benar tu ada pada satu orang. Pasal itu Imam Malik tahu Imam Malik kata, semua apa yang manusia cakap termasuk dia boleh kita timbang dan boleh kita terima, boleh kita tolak. Imam Malik kata siapa pun dia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang pertama. Dan yang terakhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan, kita di Perlis ni alhamdulillah masih lagi tidak ada suruhan, arahan rasmi daripada pemerintah untuk kita berhentikan qunut nazilah. Dan mutaakhir ini tuan-tuan tahu peperangan masih lagi berlaku, pertembungan masih lagi berlaku, Zionis Israel laknatullah masih mengebom bunuh umat Islam di Palestin, masih berlangsung sampai hari ini. Dan saya tanya langsung Nadir ketika lepas pada forum tu, saya kata lama mana perang ni nak berlangsung, macam mana kita nak tahu dia berhenti? Ini semua bergantung kepada Israel. Peperangan yang terakhir, Israel serang 51 hari baru dia stop. Yang nak berhenti tak berhenti ni bukan duduk di Palestin, duduk di Israel. Israel kalau dia stop. Sekarang dia duduk bom, bunuh lagi. Tuan-tuan tengok, budak-budak mati. Maka sebab itu dalam hal ini seluruh imam-imam di negeri Perlis jangan berhenti. Ada sebagian tu imam tak baca, tak tahu pasal apa. Tak baca. Dia berkata tak baca. Sebab itu dalam hadis tuan-tuan tengok, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya nak baca satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi dalam rakaat yang terakhir, sami Allahu liman hamidah, Nabi membaca qunut. Ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkan orang-orang yang lemah daripada kalangan orang yang beriman. Keraskan azabmu ya Allah ke atas Mudar, jadikan azabmu ke atas mereka bentuk musim kemarau yang panjang seperti mana yang telah berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Nabi doa dalam salat. Pasal itu qunut nazilah sunnah. Kata para ulama, antaranya An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Tengok Nawawi kata, sekiranya ditimpa ke atas orang-orang Islam musibah, sama ada ketakutan, kebuluran, wabak, serangan dan sebagainya, dibacakan qunut pada semua salat. Dan apabila tidak ada musibah, tidak dibaca qunut. Ada hadis, bacalah lagi. Dia kata tak larang nak baca, dia pun nak perang tak berhenti-berhenti, ikut nak jadi apa? Dah baca. Kita tak boleh pergi perang tak apa, kita tak boleh nak boikot tak apa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita kadang-kadang tak yakin dengan doa. Kalau kita nak doa apa ustaz, depa nu hantar bom cerai. Doa. Dan berapa banyak serangan Israel yang tersasar tanpa sebab. Target nak pergi ke Palestin tanpa sebab, meletup, tersasar, tak kena. Mungkin kerana doa tuan-tuan. Dan salah satu sebab doa tak mustajab, doa sehari, doa 2 hari, baru sebulan doa, kita duk kata, tak menang pun Palestin, kita duk doa siang malam pagi petang, duk macam tu ya. Itu sebabnya. Isti'jal. Tergesa-gesa doa. Bila pertolongan Allah akan datang sesuai dengan masa dia. Kurang-kurang bila kita berdiri di hadapan Tuhan esok, bila Allah Ta'ala tanya apa yang kita buat ketika saudara kita dibantai oleh Yahudi, kita kata kita telah kirim doa untuk mereka. Kita telah baca doa dengan penuh ikhlas untuk Tuhan menyelamatkan mereka. Itu hujah kita di sisi Tuhan. Mudah-mudahan Allah rahmat semua tuan-tuan hadir pada malam ini. Esok dan lusa kita tangguh kuliah, tak ada kuliah, cuti lagi, dan nanti saya akan maklum bila kita nak ada kuliah balik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.